Have you ever thought of an ending? Well, today is the last day of Rahsia Rasa. Cepat betul masa berlalu kan? There you go. Last email, and it's from Ain. Okey, Adrana dah sampai dekat kebun. Hari ni sebenarnya Adrana nak masak menu yang istimewa menggunakan bahan yang jarang orang guna dan juga beberapa bahan lain yang selalu kita gunalah. Kalau nak tahu apa, jomlah. Assalamualaikum, Abang Rim. Waalaikumsalam, Dana. Kata, sehat. Kata nak daun lamuni kan? Ya. Oh, ni ke pokoknya? Ya, ni lah pokok dia. Ni pokok lamuni. First time nampak pokok lemuni ni. Lepas tu first time juga nak masak nasi lemuni. Dia bukan nasi lamuni saja. Kita boleh buat, kalau belah-belah utara sana dia orang buat nasi lemak. Oh, nasi lemak. Nasi lemak. Letak Campur daun lemuni. Letak daun ni. Oh, Dia dia banyak bagi khasiat apa? dia. Dia bagi aroma ke? Dia bagi macam mana? Dia bagi aroma dengan colour. Dengan warna kan nasi pada nasi tu. Itulah sebab tiba-tiba ada kawan pula nak masak. Ni betul eh? Ya, betul. 1, 2, 3. Ya. Okey. Pokok lamuni ni sebenarnya banyak khasiat dia. Untuk sakit kepala, kita rebus dia, tapi kalau kita rebus, kita kena campur kunyit, kena campur halia dengan nasi. Ramas-ramaskan dia, kita taruh kat kepala. Bagi turunkan suhu dia. Kalau kita ada asa dalam mulut, kita pun boleh ambil juga pucuk dia ni. Pucuk dia ni rebus, air dia tu kita kumur-kumur. Okey, ni dalam ni Okey, tak dalam ni. Okey. Jom kita tengok barang-barang lain. Barang-barang lain pula. Jom. Banyak ni. Okey, daun lemuni dah. Ayam dekat sini dah bertelur dah? Dah, pagi tadi ada telur. Jom kita pergi tengok. Okey. Inilah antara sumber protein yang ada dalam masakan kita hari ini. Telur ayam segar. Rena nak berapa biji telur? Dalam 4 biji, okey? Okey. Siap. Okey, Ana. Kalau nak ingredient yang lain-lain nanti Ana tengok-tengoklah. Boleh? Jom. Okey. Terima kasih, Abang. Sama. Hai, Rena. Tahu teman-teman? Tunggu siapa tu? Tak adalah. Itulah tadi ada jalan-jalan. Nampak macam-macam cara penanaman. Ada nampak hidroponik lah. Nampak dekat greenhouse pun ada macam-macam. Kalau ada nak tahu, kat sini memang satu-satunya kebun yang memang mempraktikkan urban farming sebenarnya. Kita ada hidroponik bertingkat, kita ada fertigasi. Konvensional pun kita masih tak tinggalkan. Maknanya tanaman kaedah cara lama lah. Dekat sini ada berapa banyak kaedah penanaman? Kita ada kaedah fertigasi, kita ada hidroponik, hidroponik bertingkat, kita ada aquaponik. Memang semua yang urban kita dah mula praktiskan dah. Lepas tu nampak juga ada greenhouse kat dalam ni. Tapi tak masuk lagi dalam tu. Jom kita pergi sana. Nanti kita tengok. Okey, jom. Kebun moden makin famous tau sekarang ni. Tapi ada juga yang masih tak tahu kebaikannya. Penjagaannya pun lebih mudah berbanding kebun biasa. Yang penting kesegaran hasil sayur-sayuran yang kita dapat tetap sama. Ini yang kita katakan pam dan naki air baja. So, air baja daripada tangki ni akan dinaikkan ke atas, kemudian dia akan menyirami ke semua akar pokok yang ada di dalam ni. So, hasilnya inilah sayuran. Ini bayam Brazil. Bayam Brazil. Yang ni kita ada pokok kesum. Kalau kita tengok sayurannya lebih subur. Matahari pun tak perlu terik sangat. Ya, betul. Fresh garden with fresh air. Betul-betul buat Adrana tenang.
Adriana, kebetulan Adriana datang kali ini memang kita dengan Abus dah buah romila ni. Oh, ya ke? Okey, memang rezeki Adriana lah. Ini bakul, hari ni Adriana boleh petik buah ni. Okey Adriana, kalau Adriana nak tahu macam mana pokok tu dah boleh sesuai untuk dipetik, okay, salah satu tandanya adalah daun yang ada dekat hampir dengan buah ni dia dah kering macam ni. Kemudian kalau kita tengok sesungut ni asalnya dia berwarna hijau. So apabila dia nak masak dia akan berwarna kuning macam ni. Okey, tu balik buah yang kita tanam di sini memang tidak ada semburan racun serangga, buah fresh dan organik tidak ada lah. organik. Wow. Boleh makan. Okey, terima Okey, kasih. sama. Misi Adrana is almost done. Yang penting untuk hari ini, Adrana akan make sure semua bahan masakan fresh dari kebun. Let's go! Okey, barang-barang semua dah ada. Daun pandan pun segar-segar nampak. Dah ada. Ni daun lemuni ni. Luar dia warna hijau, dalam dia purple. Tak sabarlah nak tengok macam mana lah bila kita masukkan dalam nasi kan. Okey, buah, telur. Alright, siap nak tunggu kawan saya sampai rumah. Lepas tu kita nak cuci-cuci, prepare barang. Lepas tu kita boleh masak. Trust me, a fresh garden will give you the most satisfying feeling. Masanya untuk preparation bahan masakan. First, daun pandan ni Adrana akan rendam dulu. Bahan penting untuk menu hari ini, daun lemuni dan timun. Apa tu? Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Buat apa tu? Waalaikumsalam. Sampai juga akhirnya. Aina ada bawa udang dengan petai. Yang lain? Yang lain semua Adrana dah prepare dah. Okey Dah lah. ambil dekat kebun tadi. So Ain nak ni semua Adrana cuci dululah Okey. Petai semua Ain uruskan udang kejap. Daun lemuni semua. Tu daun lemuni ada dekat depan tu. Tadi nasib baiklah dekat kebun tu ada. Pandai ada nak ambil. So petai ni kita nak masukkan dalam sambal udang Sambal udang tu. So hari ni kita nak masak nasi lemuni, daun lemuni dan juga sambal udang petai. Ya. Sedapnya. Tak sabarlah dah nak makan. Adrana pernah masak tak nasi lemuni ni? Pernah makan? Tak pernah. Ni first time. First time sebenarnya dengar nasi daun lemuni. Lepas tu daun lemuni tu pun first time juga jumpa. Daun lemuni ni dia famous dekat belah utara. Macam Pening, Kedah. Ain orang utara ke? Ain orang Perak. Orang Perak. Yang ni Ain nak siang dululah. Boleh. Lepas tu nasi lemuni ni kiranya sebab Ain pun orang Perak. Jadi resepi ni Ain belajar sendiri ke? Ada orang ajarkan ke? Ain kan selalu buat masak-masak Konten-konten kan, dekat konten-konten Instagram. kat Instagram. So Ain suka tengok macam Ain ada kawan-kawan yang masak-masak sama-sama. Daripada kadang-kadang ada yang Dari utara juga. Dari utara. So diorang bagi tahulah daun ni. Kalau tidak Ain pun tak tahu yang daun ni daun lemuni. Ya, betul lah macam tu. ni. Okey, yang macam daun lemuni ni kita letak air dia sikit je sebab kita nak jus dia ni kan. So nanti kita akan tapis dia lah Daun dia tu memang kita tak pakai langsung lah. Tak, kita ambil dia punya Jus dia je. Okey. Sampai halus lumat lah kita nak blend dia. Sampai halus. Ada tahu tak sebab apa Ain nak guna air panas tu? Sebab? Sebab kalau guna air panas ni, makanan kita akan tahan lama tau. Sebab ini betul daripada Eropah sampai ke mak. Dia kata kalau masak apa-apa yang jenis berkuah sikit kan. Guna air yang dah masak. Guna air yang dah masak untuk tahan lama masakan tu. Ada nak tengok ni. Dia kita kena blend sampai dia lumat lah. Halus kan? Cuba ada bau. Cuba ada bau dia. Kuat bau dia. Bau herba kan? Bau herba, bau pahit je. Ada tahu tak? Apa tu? Herba ni dia memang sesuai untuk perempuan yang baru lepas bersalin. Banyaklah boleh buang angin. Dia memang banyak khasiat dia lah.
Warna-warni kan dapur kita. Oh, jadinya nanti nasi kita ni jadi warna hitam lah. Hitam macam ada kelabu-kelabu macam tu. Oh. So nanti sebelum lemak tu dengan jus Pahit-pahit lemon ni. tu Baru dia matching lah. Kita adalah masukkan bawang putih, bawang merah. Lepas tu masukkan daun pandan ni sikit untuk bagi wangi lagi kan. Cukup. Tambah lagi sikit air lah. Okey. Alright. So boleh letak dekat stove kan? Okey, sementara nak tunggu nasi tu masak, kita boleh blend lah kita punya bawang-bawang Tapi untuk sambal. blend ni I tak nak blend halus sangat. Oh, nak kasar-kasar. Kasar sikit. Boleh? Okey. Sebab I nak tumis dulu bawang tu baru masukkan cili giling. Okey dah? Okey. Okey. Oh, dia dalam blend kasar je lah. Okey, sementara kita nak tunggu nasi tu masak, kita minum-minum kejap lah. Okey, jomlah. Jom. Dari mula lagi banyak ilmu yang Adriana dapat dari Prof. Rahsia di sebalik menu yang dimasak. It was a good session and today is the last day Adriana akan ajak Prof makan sama-sama. Okey. Jom kita sambung masak. Wah, nasi dah siap dah, Ain. Lepas tu udang ni Udang ni nak letak garam dengan kunyit. Kita goreng dululah. kita goreng dia dulu. Okey. Tapi ada certain orang buat sambal udang dia tak, Tak goreng goreng kan? dulu kan? Yang ni kenapa Ain nak goreng dulu? Udang ni kan goreng ambil air dia. Dia punya paste. Masukkan sedikit kunyit dan jangan lupa gaulkan sehingga sebati. Sebab nanti ayah asam ni nak buat tumis sambal tu macam tumis 3 kali bagi sambal tu masak. Ain belajar masak ni dari siapa? Ain banyak belajar masak ni dari mak lah. Lepas tu, lepas dah duduk dengan ayah kan, kena masak sendiri lah. Sebab sebelum ni, Ain tak tahu masak pun. Lepas tu, Ain teranglah masak. Lepas tu, ikut resepi dekat social media kan banyak kan, resepi-resepi. So, Ain ikut-ikut lah. Udang yang dah siap digoreng, kita boleh angkat dan toskan minyak. Minyak yang kita dah guna tu jangan buang tau sebab kita akan gunakan minyak yang sama untuk tumis bahan yang dah dikisar tadi. Okey, kita dah boleh masukkan ke sambal dia? Bahan tumisan dah Dah start garing dah? start garing sikit. Bolehlah masukkan Cili bo. Boleh juga kalau nak blend sekali dengan bawang-bawang semua. So rasa dia lagi lain sikit lah, manis sikit lah rasa manis dia. sikit, betul. Kita masukkan gula naka. Okey, masukkan. Kita letak garam sikit. Selalunya proses nak masak sambal ni lama sikit lah kan, baru dia rasa dia sedap. Okey, sekarang kita nak masukkan udang. Okey. Last kita masukkan bawang Holland ni untuk cantik serikan lagi masak sambal tu. Okey. Dah siap dah. Kan? Okeylah tu. Kita boleh pergi set up table dah. Okeylah, jom. Letak kat sebelah sana. Okey. Boleh. Cantik betul lah Ain plating There dia. you go, menu terakhir kita. Satu resepi unik berasaskan daun lemuni.
gabungkan pula dengan sambal udang petai. Lagilah menyelerakan. I can't wait to eat. Lepas tu plating ni cantik tak? Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Khabar? Lama tunggu saya. Tak ada lah. Just in time. Kita pun baru je lepas susun-susun ni. Jemput duduk. Okey, Jemput terima duduk, kasih. Prof. Ain, sebelum tu saya perkenalkan. Ini kawan saya, Profesor Hanafi. Prof ni dia mahirlah mengenai kita punya budaya. Kalau ada apa-apa soalan nak tanya dekat Prof, boleh silakan. Ain ni pun dia ada akaun Instagram yang dia khaskan untuk masak-masak, share resepi ataupun review-review makanan. Saya ni jumpa orang famous. Ya, jumpa famous je, Prof. Kita bawa. Dan hari ini kita punya masakan, menu kita adalah nasi lemuni dan juga sambal tumis udang dan juga petai. Patutlah baunya dah dari jauh tadi. Bau dia semerbak petai. kan, Prof? Jadi jom kita jamu selera. Ya. Jemput Prof. Sorong papan tarik papan. Buah cempedak dalam perahu. Okey. Suruh makan, saya makan. Suruh masak, saya tak tahu. Tak apa, Prof tak tahu masak. Saya dengan Okey. Ain ada dekat sini. Okey. Okey, jemput makan. Terima kasih, Prof. Sama. First time ni saya nak rasa nasi lemuni ni. Wah, sedap. Okey Prof. Dengan Adriana macam mana rasa? Okey ke tak ke? Sedap. Ya, sedap. Okey sangat. Ada yang kurang ke yang Kurang tak ada lebih. Sedap. Saya sebenarnya ingatkan nasi ni akan rasa macam pahit-pahit ke kan. Tapi rasa dia perfect. Rasa dia macam kena je. Mungkin bila kita dah campurkan dengan santan tu semua, dia jadi berlemak tu ada. Tapi saya boleh rasalah macam sihat ni makan ni. Sebab ada herba tu. Ya. Jadi ini sejenis nasi lemak jugalah. lebih kurang. Kecuali ada apa tu jus daun lemuni. Yang uniknya dia tak ada di kawasan-kawasan lain kecuali di negeri-negeri di utara. Di Oh yalah, Penang, patutlah. Kedah. Tadi Ain kata Perak. ni famous dekat belah utara. Ya. Macam Kedah dengan Penang kan? Sebab tu di KL tak ada. Rasanya Ain pun sendiri tahu kan, dia gunakan untuk orang yang lepas bersalin kan. Untuk rawat luka. Tapi bukan setakat daun ni saja, tapi akarnya juga turut digunakan. So yang pentingnya di sini perubatan tradisional kita actually nenek moyang kita memang dah orang kata terror lah bab ni daripada dulu lagi dia dah Dia dah boleh tahu dah. Dalam konteks ini nenek moyang Melayu kita juga dahulu dah ada ya panggil sistem perubatan yang dibukukan melalui apa dipanggil kitab. Kitab tip, iaitu kitab perubatan masyarakat Melayu. Yang penting badan kita ni keseimbangan tu darahnya okey dan angin dalam badan okey. Pun okey. Ain, Ya. bila saya makan ni kan sedap macam you dah biasa sangat masak dengan makanan tradisi ni. Apa yang menyebabkan Ain boleh sampai ke sini dengan makanan tradisi sedapnya dan konten pun menggunakan masakan tradisi. Ya. Ain ikut pada mak dia suka makan yang ulam-ulam. Dia makan banyak jenis ulam lah, bergaga. Lepas tu dia ajar kita makan sebab dia kata kalau makan macam ni boleh awet muda. Lepas tu kita punya kesihatan pun okey kan bila makan makanan yang macam ni. Lepas tu lagi satu, saya suka tengok makanan tradisi orang lain. Contoh macam kalau dekat Penang, apa dia punya special dia. Perak apa dia. Kelantan apa? Walaupun saya tak pandai sangat nak masak, tapi kita cubalah buat sikit-sikit ataupun kalau kita travel ke kan. Saya suka mencuba makanan. Maknanya lepas ni boleh travel lagi dan cari lagi makanan tradisi dan masukkan jadi konten. Jadi satu keunikan kan? Jadi konten yang tradisi ini satu yang sangat baik. Betul. Mana tahu nanti saya boleh bisnes ke buat makanan ke. Semua yang tradisional kan? InsyaAllah. Kita doakan ya. InsyaAllah. Amin. Okey, nanti
main jangan terus balik tau. Ni hadiah ni. Wah, banyaknya. Semua tak angin. Tak Terima bawa kasih. balik. Sama-sama. Dan Prof, saya nak ucapkan terima kasih sangat-sangat sebab setiap kali saya panggil Prof datang untuk makan-makan, mesti Prof tak pernah pun tolak. makan kan? Mesti on je. Terima kasih Saya pun banyak-banyak banyak Prof. juga ilmu yang dapat hari ni Prof bagi. Alhamdulillah. Saya pun nak ucapkan terima kasih juga sebab kata tak lupa saya lah. Jemput saya 3 minggu kan. Walaupun ada yang start tak balas kan. Okay. Faham. Jadi, Prof busy tengah dengan anak murid ke apa ke kan. apa kata kita berpantun ke? Berpantun. Boleh. Lagi Tapi pantunnya. pantun ni saya tak apa nak ingat. Okey. Tapi kita Cuba. Okay, kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada rezeki lagi, jemputlah saya lagi. Sweet lah Pandainya, Prof. InsyaAllah. Dan jadi terima kasih kepada semua penonton yang setia menyaksikan Rahsia Rasa bersama dengan saya dan juga Prof dan juga ramai tetamu-tetamu jemputan kita kan, iaitu kawan-kawan saya sendiri. Terima kasih banyak-banyak pelbagai rahsia yang kita telah kongsikan, pelbagai resepi, pelbagai masakan dan tips-tips di dapur, tips-tips masakan yang saya sendiri pun banyak belajar, banyak berkongsi dan Prof pun banyak share mengenai latar belakang makanan tu, latar belakang rakyat kita, latar belakang Malaysia dan sebagainya. Terima kasih banyak-banyak. Hopefully insya-Allah bila-bila kita boleh jumpa lagi di masa akan datang.